Bolehkah Encik Syazwi memberitahu serba sedikit tentang konsep cyberbully, jenis-jenis cyberbully, kesan cyberbully dan cara-cara mengatasi cyberbully? Cyber merupakan satu perbuatan atas talian yang mendatangkan kesan psikologi kepada orang lain, dan ia merupakan satu jenayah yang berbentuk ancaman, memalukan, menakutkan yang dapat memberikan kesan psikologi kepada individu yang lain, dan ia boleh dijalankan dengan cara chatting, panggilan, email ataupun laman sosial yang boleh menyebabkan individu-individu yang dibuli merasa tidak selesa dan mengambil tindakan-tindakan drastik dalam kehidupan mereka. Dan ini merupakan satu perkara yang berbahaya kerana ia adalah trend masa kini dalam menyampaikan ketidakpuashatian dan juga penyampaian emosi yang negatif. Cyber mempunyai banyak jenis dan saya ingin highlightkan 4 jenis yang banyak terjadi di Malaysia. Yang pertama, mesej berbaur ugutan dan ancaman. Yang kedua, sexting, iaitu penghantaran mesej, video dan gambar lucah kepada individu lain. Dan ini merupakan trend yang paling tidak sihat yang banyak terjadi di kalangan anak muda di Malaysia. Yang ketiga, sabotage atau hack account untuk menjatuhkan atau memalukan orang lain. Dan yang keempat adalah gurauan ataupun gangguan atas talian secara berterusan yang tidak disenangi hingga mendatangkan kesan emosi kepada orang lain. Dan ini merupakan trend yang paling digemari anak muda pada ketika ini. Buli cyber juga merupakan seperti buli yang lain, dan ia akan mendatangkan kesan kepada 3 kategori utama, iaitu emosi, kognitif dan juga fizikal. Dan ini penting untuk diambil perhatian supaya mangsa buli dapat mengambil tindakan segera jika dibuli, dan pembuli untuk menghentikan perbuatan ini kerana ia adalah merupakan satu jenayah dan wajib dihentikan. Cyber dapat diatasi dengan 4 cara. Yang pertama, sedar perbuatan buli. Ini penting supaya kita dapat membezakan gurauan dan buli cyber itu sendiri. Yang kedua, ambil tindakan untuk hentikan perbuatan buli. Ini penting supaya kita dapat memberikan mesej jelas kepada pembuli bahawa buli adalah salah dan patut dihentikan. Yang ketiga, dapatkan bantuan dari pihak luar jika kita tidak mampu hentikan buli itu sendiri. Dan yang keempat, elakkan diri daripada menjadi rantaian pembuli. Ini kerana ramai yang tidak sedar mereka juga pembuli di alam maya seperti pembuli-pembuli yang lain. Bolehkah Puan menerangkan serba sedikit tentang perkara yang dimaksudkan dengan cyberbully dan bagaimanakah cara untuk mendidik masyarakat bagi meningkatkan keselamatan di media sosial? Menjawab persoalan mengenai apa itu buli cyber secara melalui pembacaan dan pemahaman yang dapat kita lihat di sini. Buli cyber ini adalah satu bentuk perbuatan yang bertujuan untuk menakut-nakutkan, bertujuan untuk mendatangkan kemarahan dan juga memalukan seseorang melalui medium elektronik. Seperti yang kita lihat pada hari ini, buli cyber ini banyak berlaku di dalam di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain lagi. Kita dapat lihat bagaimana dalam bentuk mudah kata sekarang ni kecaman, bagaimana seseorang individu itu dikecam, dikutuk. Body shaming juga merupakan salah satu bentuk buli cyber yang dapat kita lihat, di mana Facebook sekarang ni pun, Instagram, kita dapat lihat ruangan komen kan, bagaimana komunikasi dua hal ini berlaku. Jadi bila membolehkan seseorang itu meninggalkan komen secara tidak langsung, seseorang itu boleh terdedah kepada perbuatan jadi sama ada jadi mangsa buli cyber ataupun kita sendiri yang menjadi pembuli di cyber, pembuli cyber ini. Jadi dapat kita lihat secara jelas jenis-jenis buli cyber ini adalah antaranya menghantar mesej yang mengganggu atau mengancam, seperti ugutan bunuh kan, kita dapat lihat aku lempang kau sekarang kan, aku pukul kau nanti. Dalam mungkin itu satu bentuk gurauan, tapi ia boleh dikira sebagai salah satu bentuk buli cyber dalam ruangan komen yang kita dapat lihat pada hari ini. Dan seterusnya, jenis-jenis buli cyber menyalahgunakan kata laluan atau nama skrin dan ataupun ada mengganggu orang lain kan. Dan seterusnya, memanjangkan email, itu email berantai, dapat kita lihat kan, WhatsApp berantai, foto dan video kepada orang lain, dan memuat naik
komen gambar yang tidak senonoh di platform media sosial. Dan seterusnya dapat kita lihat juga ada satu term baru, iaitu sexting. Sexting ni perbuatan yang menghantar video, gambar, audio yang berunsurkan seksual. Ini juga kita lihat sebagai salah satu sexual harassment di alam maya ni. Dan seterusnya lagi satu perbuatan bully cyber ni memulaukan individu dari satu kumpulan internet dengan segera. Dan kita dapat lihatlah jenis-jenis bully cyber ini. Jadi bagaimana kita dapat meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan di media sosial, di alam maya ini. Salah satunya adalah kita harus create awareness lah, meningkatkan lagi kesedaran di kalangan pengguna, terutamanya di kalangan remaja pada hari ini, kerana apa juga konten yang kita muat naik di media sosial itu sebenarnya menjurus ke arah perbuatan bully ini. Okay, first thing first, yang paling mustahak adalah untuk meningkatkan kesedaran kita sebagai pengguna media sosial. Kita harus tahu apa hak kita sebagai pengguna, apakah yang perlu kita tahu sebagai pengguna, kerana dunia pada hari ini tidak terbatas. Jadi adalah penting untuk kita meningkatkan kesedaran untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi pembuli ataupun dibuli di cyber inilah, di alam maya ni. Jadi itu satu, meningkatkan kesedaran. Seterusnya adalah peranan ibu bapa itu sendiri, kerana kita lihat anak-anak pada hari ini pun terdedah kepada pengguna sosial media ni kan, pengguna Facebook, Twitter, IG dan sebagainya. Jadi peranan ibu bapa sangat penting. Segala-galanya bermula di rumah. Pemantauan oleh ibu bapa, kawalan oleh ibu bapa dan juga nasihat dan bimbingan ni sangat penting lah bagi memastikan keselamatan anak-anak kita di media sosial. Dan seterusnya, seboleh-bolehnya jangan dedahkan butiran peribadi kita sendirilah. Jabatan Perlindungan Data dan Peribadi sendiri telah menjelaskan beberapa panduan bagaimana kita perlu menjadi seorang pengguna alam maya yang bijak. Dan seterusnya, kalau dilihat dari segi undangan, akta yang boleh diguna pakai untuk bully cyber ini, kita lihat pada hari ini adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebenarnya perkara ini banyak dibahaskan di Parlimen mengenai penguatkuasaan undang-undang terhadap kes bully cyber ini. Dan menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, akta ini boleh digunakan pakai bagi menangani isu bully cyber. Jadi kesedaran adalah sangat penting. Pastikan diri kita tidak terjebak kepada perbuatan bully cyber, sama ada kita dibuli atau kita menjadi pembuli. Jadilah pengguna sosial media, pengguna alam maya yang bijak. Boleh Cik Husna ceritakan pengalaman Cik Husna kena cyberbully dan kesan-kesan yang Cik Husna dapat apabila kena cyberbully? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna Latnan, ingin membuat perkongsian tentang pengalaman saya mengenai cyberbully. Okay, cyberbully ni boleh terjadi daripada boleh berlaku daripada kalangan orang-orang yang kita kenal, dan boleh juga terjadi daripada golongan yang kita tak kenal, seperti kawan-kawan daripada alam maya. Okey, ni pengalaman saya. Saya pernah rasa down, dan saya deaktif semua sosial media saya, termasuk Facebook, Instagram dan sebagainya lah. Dan waktu tu kesihatan saya tak berapa stabil, jadi saya memilih untuk menyepi daripada media sosial. Disebabkan saya menyepi daripada media sosial, adalah desas-desus dan kabar angin yang tak berapa sedap didengar. Dalam tempoh beberapa bulan, ada kabar angin yang tiba-tiba datang bagi tahu saya yang ada orang sebar yang saya ni pergi kahwin kat Siam. Saya tak tahu lah kenapa perlu ke Siam. Kenapa tak ke Eropah ke, Turki ke, Mesir ke kan. Itu saya tak tahu lah, wallahu alam. Dan yang lagi menyakitkan hati apabila ada yang mengatakan saya memilih jalan untuk berkahwin lari ke Siam disebabkan saya terlanjur dan mempunyai anak luar nikah. Benda ni buat saya rasa macam
sedih sangat-sangat sedih sebab kadang-kadang kawan-kawan yang kita percaya, yang kita harapkan, orang tu lah yang menjadi orang cakap penabur fitnah. Bila saya cuba nak on media sosial balik, lepas tu adalah yang segelintir yang komen, betul ke Kak Lin ni dah kahwin, betul ke Kak Lin, macam itulah. Jadi nak dijadikan ceritanya, jadi saya memilih untuk deaktif balik sosial media saya, dan tumpu kepada kesihatan saya lah. Saya ambil masa yang lama juga untuk saya aktif balik kat sosial media. Ada dalam 2 tahun saya tak on media sosial saya disebabkan desas-desus tu. Walaupun saya cuba nak mempertahankan diri saya, ialah manusia ni kadang-kadang dia lebih sukakan keburukan daripada kebaikan. Dia nampak keburukan orang je, kebaikan orang dia tak nampak. Okay, itu daripada pengalaman daripada orang-orang yang saya kenal lah. Okay, saya berbuli daripada kalangan orang yang saya tak kenal pula. Every year, setiap tahun saya perlu create akaun baru. Tak kisahlah Facebook, Instagram, setiap tahun saya perlu buat akaun media sosial baru disebabkan tiap-tiap tahun saya punya Facebook, IG kena hack. So tak dapat nak masuk. Jadi saya perlu create yang baru. Tapi Alhamdulillah lah, lepas saya menyepi 3 tahun untuk pulihkan kesihatan saya, so saya dah tak alamilah masalah akaun kena hack dan sebagainya. Kesan daripada cyberbully ni menyebabkan saya rasa macam banyaklah tekanan yang saya dapat. Saya rasa ada trust issue. Saya rasa takut nak percaya dengan siapa-siapa. Walaupun saya tak pernah cerita apa-apa dekat orang, menyebabkan saya rasa macam orang yang kita percaya boleh jadi orang yang mereka-reka cerita tentang kita, dan menyebabkan saya rasa menyebabkan saya depres. Saya ada kemurungan. Okay, saya nak beritahu daripada diri saya kepada anda semua, cyberbully is not a joke. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum dengan tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatan itu. Janganlah kita ni jadi punca kepada mental illness seseorang. Adakah cyberbully ini dianggap sebagai satu jenayah di Malaysia, dan bagaimanakah pula dengan kaedah-kaedah yang harus diambil oleh individu untuk memastikan isu cyberbully ini tidak semakin membimbangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ini saya akan menerangkan atau menjelaskan berkaitan dengan cyberbully. Okey, di Malaysia kesalahan cyberbully ini memang berleluasa. Jadi timbul persoalan, adakah cyberbully ini dianggap sebagai satu jenayah di Malaysia, dan apa peruntukan yang ada untuk melindungi mangsa-mangsa cyberbully ini. Okey, first kali kita akan menerangkan berkenaan dengan apa itu cyberbully ataupun bully cyber. Okey, di Malaysia istilah ataupun definisi cyberbully ini tidak ada statut ataupun akta yang khusus untuk mendefinisikan apa itu bully cyber itu sendiri. Okey, penggunaan teknologi komunikasi, maksud cyberbully itu sendiri penggunaan teknologi dan komunikasi dengan sengaja untuk memudaratkan orang lain. Okey, sebagai contoh, menggunakan media sosial untuk membuli, contohnya macam kecaman, fitnah, sexual harassment, framing dan sebagainya. Okey, seiring dengan perkembangan teknologi maklumat menuntut adanya kawalan undang-undang, sepatutnya lah perlu ada kawalan undang-undang yang baru di ruang cyber. Ianya memang berbeza sama sekali dengan bully di alam nyata. Okey, sebagai contoh di alam nyata, bully di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya, berbanding dengan ataupun berbeza dengan bully cyber ini tidak jelas, ataupun sesiapa saja, anyone can be a cyberbully. For example, you siapa, umur berapa, tak kira agama, tidak kira pangkat. When you become a keypad warrior, untuk you fitnah ataupun you kecam ataupun you kritik seseorang sehingga memudaratkan mangsa, is called as cyberbully. Okey, di Malaysia sebagai contoh, di Malaysia kita tidak mempunyai undang-undang yang khusus untuk kesalahan cyberbully ini dibawa ke tengah. Ya, memang ada akta komunikasi dan sebagainya, tetapi tidak memperuntukkan secara khusus cyberbully ini. Bagaimana mangsa perlu dilindungi, bagaimana
pembuli itu dihukum, adakah bersesuaian dengan kesalahan yang dilakukan. Ianya tidak jelas ataupun ianya tidak merangkumi secara khusus. Okey, berbeza dengan negara lain seperti di UK dan negara yang membangun yang lain, walaupun mereka tidak ada peruntukan secara khusus, tapi mereka telah membuat satu akta ataupun meminda akta untuk melindungi mangsa-mangsa cyberbullying ini. Okey. Okey, di Malaysia saya peruntukan yang ada adalah di dalam akta di Malaysia sehingga kini belum ada akta khusus yang diwartakan oleh kerajaan untuk mengawal aktiviti cyberbullying ini. Tidak seperti UK, Amerika, bully cyber di Malaysia tidak ditaktifkan secara jelas oleh mana-mana undang-undang seperti termaktub di Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, kedua seksyen inilah yang kita katakan paling hampir ataupun yang boleh pembuli itu didakwa. Okey, sebagai contoh saya terangkan Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seksyen 211 Subseksyen 1, tiada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberikan kandungan yang sumbang, lucah, palsu, mengancam atau jelek sifatnya dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut atau mengganggu mana-mana orang. Ini bermaksud sesiapa pun tiada hak untuk mendatangkan kemudaratan kepada orang lain melalui alam cyber. Okey, subsection 2, seseorang yang melanggar subsection 1 melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara selama tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali, dan juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap satu atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Okey, bagi pesalah ataupun pembuli ini, jika disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali, atau boleh didenda selanjutnya RM1,000 untuk setiap kesalahan atau sebahagiannya mengikut hari kesalahan tersebut dilakukan sehingga sabit tersebut dilakukan. Manakala Seksyen 223 memperuntukkan seseorang menggunakan mana-mana kemudahan atau perkhidmatan rangkaian aplikasi secara sedar membuat atau mewujudkan atau meminta atau memulakan hantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelek sifatnya kepada orang lain sehingga mangsa tersebut terganggu dengan hantaran tersebut. Okey, kesalahan ini boleh didenda sama seperti dalam Seksyen 211, denda tidak melebihi RM50,000, penjara tidak melebihi 1 tahun ataupun setiap hari didenda RM1,000 selepas pensabitan dilakukan. Okey. Walau bagaimanapun undang-undang ini hanya diberikan kepada pembuli. Bagaimana dengan mangsa buli tersebut? Okey, tiada peruntukan khusus ataupun khas yang melindungi ataupun yang mangsa boleh membuat ganti rugi ataupun remedi. Okey. Peruntukan ini jelas membuktikan bahawa pembuli cyber jika disabitkan kesalahan akan didenda, tetapi mangsa tidak dapat pembelaan sewajarnya kerana tiada pampasan diberikan kepadanya. Menerusi peruntukan ini juga, tiada penjelasan secara terperinci diberikan tentang hak-hak mangsa untuk membuat tuntutan remedi ataupun ganti rugi di mahkamah atau bagi mendapatkan satu perintah tegahan ataupun injunksi. Okey, ini menunjukkan bahawa peruntukan Malaysia ada hanya untuk hukuman kepada pembuli, tetapi tidak kepada mangsa yang dibuli itu tidak boleh menuntut sebarang ganti rugi. Okey. Dan sementara itu dalam Akta Jenayah Komputer 1997 di Malaysia sebarang peruntukan tentang masalah ini juga tidak dijelaskan secara khusus. Okey. Saya bagi contoh kes terbaru, Saudara Azlan Al-Amin, Jutawan Hartanah telah memfailkan satu saman fitnah di dalam Facebooknya terhadap 10 individu. Okey. Di dalam kes ini tidak ada akta khusus. Okey. Hanya menggunakan ataupun defendant didakwa under section ataupun akan didenda di bawah section 499 Kanun Kesesaan, iaitu fitnah. Tidak ada peruntukan khusus untuk kita katakan sebagai melindungi mangsa. Contohnya, ya mungkin boleh ataupun defendant tadi yang 10 orang tadi boleh membayar ganti rugi. Bagaimana dengan mangsa tersebut dari segi nama baik tercela, contohnya maruah, reputasi. So mangsa ini tidak dapat menuntut ganti rugi daripada pembuli tadi. Okey. Dan bagaimana bagaimana cara untuk
mengawal ataupun kita katakan sebagai cara untuk mengatasi cyberbullying ini. Yang pertama bagi saya lah cadangan saya, kerajaan perlu menggubal satu undang-undang khusus untuk undang-undang khusus dan undang-undang yang jelas berkaitan dengan cyberbullying ini, definisinya macam mana, hak-hak bangsa macam mana, ganti rugi, bentuk ganti rugi macam mana dan sebagainya. Ataupun dibuat amendment atau perpindahan ke atas akta yang sedia ada yang bersesuaian dengan kesalahan yang ada pada hari ini. Kerana pada hari ini kalau kita lihat terlalu banyak ataupun terlalu ramai keyboard warrior dari segi bahasa, kecaman, berbagai macam bawang netizen. Tidak kira siapa. Kita tidak tahu siapa yang menulis di sebalik komen-komen tersebut. So ini akan menimbulkan banyak kesan buruk lah kepada si mangsa ni. Okey, yang kedua, rakyat Malaysia itu sendiri perlu perbaiki diri, perlu mengawal ataupun kita didik diri, hati kita daripada terus mengecam orang. Tahan jari kita daripada menulis benda-benda yang tak elok ataupun sebab berita palsu dan sebagainya. Dan yang terakhir bagi saya, perlu diberi kesedaran kempen-kempen bahayanya cyberbully. Bagaimana kesannya apabila berlakunya cyberbully ini terhadap mangsa, dan kita kawallah diri kita ataupun kita kontrol untuk tidak menyebarkan ataupun tidak memberi kecaman ataupun tidak memberi sebarang kritikan, komen yang tidak baik terhadap sesuatu isu. Itu pun sebenarnya dikategorikan sebagai pembuli cyber. Tetapi mereka ini tidak didakwa ataupun ialah tidak didakwa kerana peruntukannya tidak jelas dan sebagainya. Mungkin itu antara faktor yang membuatkan netizen semakin berani untuk mengecam, mengomen dan sebagainya. Ia menjadi satu kebiasaan sehingga kini. Saya berharap agar kita semua as a Malaysian, kita sebagai rakyat Malaysia perlu sedar bahawa bahayanya bully cyber, sehingga ada yang bunuh diri kerana tidak tahan kecaman di media sosial, yang under pressure, yang depression, anxiety dan sebagainya, hanya kerana kecaman di alam maya ini. So saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya. Pada pandangan cikgu sendiri, apakah adab di media sosial yang boleh diamalkan dan dititiberatkan oleh anggota masyarakat untuk mengelakkan diri daripada terjebaknya dengan gejala bully cyber? Saya, Cikgu Siti Nurfariza dari SNJK Katolik Petaling Jaya, ingin berkongsi berkaitan dengan adab di media sosial yang perlu dititikberatkan untuk mengelakkan daripada terjebak dengan bully cyber. Okay, ada 5 cikgu nak kongsi kat sini. Yang pertama, tidak memuat naik sebarang bahan dalam pelbagai bentuk tanpa kebenaran pemilik asal. Okay, yang kedua, tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi orang lain. Yang ketiga, berkomunikasi secara berhemah dalam talian, tidak bercakap sesuatu yang sensitif tentang sesuatu kaum ataupun agama. Yang keempat, tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu ataupun tidak benar. Yang kelima ialah tidak menceroboh dan menyebarkan virus yang boleh melumpuhkan sesuatu sistem ataupun organisasi pihak lain.